Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman khalaqal insana 'alamal bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulil mu'ayyidi bil burhan Quran wa ala alihi wa sahbihi hudatin irfan. Yang hormati Tuan Putri dan Jatan Kuasa Masjid dan ahli jatan kuasanya, tuan-tuan pengurus masjid, tuan-tuan pada masjid sekalian. Alhamdulillah kita sampai kepada muka surat 18 tak? Muka surat 18 kan? Yalah. 20. Ya? Oh. Dah 20 ke mana? Baru 20. Ni sampai sini. Kitab Taharah ya? Okey. Oh, dah lama kita tak boleh. Kita tengok muka surat 23 ya. Bab Taharah, bersuci. Berhubung dengan masalah air ya. Bab Taharah ni melibatkan masalah air. 47 itu dia kata air yang sah bersuci. Air yang sah digunakan untuk bersuci ialah yang pertamanya air yang turun dari langit. Seperti air hujan turun dari langit itu ya. Dan air embun. Atau B, air yang terbit dari bumi seperti air laut, air sungai dan air mata air. Itu air yang boleh digunakan untuk bersuci ya. Air turun dari langit, air yang turun dari bumi. Dan air ini kekal atas kejadiannya. Dia tetap macam tu ya sampai bila-bila. Kemudian bahagian air 48 itu. Air terbagi kepada 4. Bahagian air terbagi kepada 4. Yang pertama, air yang suci pada dirinya. Air suci pada diri air itu sendiri ya. Dan menyucikan yang lain. Dan tidak makruh digunakan ya. Tidak makruh penggunaannya. Air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh menggunakannya. Boleh buat air itu sendiri suci dan boleh menyucikan lain macam air hujan tadilah, air pergi ya, air mata air suci ya, dan boleh buat menyucikan yang lain. Ambil wuduk boleh, apa semua boleh, buat sesuatu yang lain boleh ya. Dan tidak makruh menggunakannya. Ada jenis-jenis air itu kalau ia cuci tapi dia menyucikan, tapi dia makruh ya. Tapi air ini, air yang pertama ini dia suci pada dirinya dan menyucikan yang lain, dan juga dia tidak dihukumkan makruh menggunakannya, memakainya ya. Itu jenis air yang pertama. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan. Dia mencuci dan boleh menyucikan yang lain. Tetapi makruh penggunaannya pada badan. Walaupun dia boleh menyucikan yang lain, tapi boleh digunakan untuk mandi ke, wuduk ke, apa semua dan sebagainya. Itu makruh kalau digunakan pada badan ya. Di bawahnya itu ada penjelasannya. Itu jenis yang kedua, air yang kedua ya. Dia cuci dan menyucikan, tapi bila digunakan pada badan orang tertubuh ya, makruh hukumnya. Itu bahagian yang kedua. Dan yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Air itu suci pada diri air itu sendiri,
tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Jenis air yang ini dia akan dihuraikan di bawah tu ya, dan 50 tu 49-50 tu huraiannya. Kemudian yang keempat, air mutanajis. Itu jenis air yang bercampur dengan najis ya. Itu bahagian airnya ada 4 lah. Air yang suci lagi menyucikan. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tapi makruh digunakan. Itu bahagian kedua. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Contohnya, agak-agak boleh dapat faham tak tu? Air yang suci pada dirinya tapi tidak dapat menyucikan yang lain. Air teh contohnya, kita minum teh kan suci. Mencuci air itu suci ke tak suci, tak ada macam teh kan. Tapi tak boleh buat menyuci yang lain. Nak membasuh pakaian, kau nak ambil wuduk, kau semua tak boleh ya. Air tabu macam tu jugalah. Air tabu kan. Itu menyucikan tu. Itu jenis yang ketiga. Yang keempat, mutanajis lah. Yang air yang terkena najis, terjatuh najis di dalamnya. Huraian tentang apa dikatakan air suci lagi menyucikan tadi ya. Dan tidak makruh digunakannya. Itu air mutlak 49 itu. Air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Maknanya air itu sendiri suci dan air itu juga boleh menyucikan yang lain. Dan tidak makruh penggunaannya, yaitu air mutlak. Air mutlak itu namanya air suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Boleh buat basuh, boleh buat apa semua ya, wuduk dan sebagainya. Tetapi dia tidak, dan dia juga tidak makruh digunakan air mutlak ini ya. Dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa qaid lazim. Qaid lazim ya. Qaid lazim itu ada keterangan di bawah itu. Satu keterangan berhubungan qaid lazim ini, air qaid tidak lazim seperti air telaga dan air sungai. Itu air qaid tidak lazim benar tu ya. Air telaga dan air sungai. Ianya suci pada dirinya dan menyuci yang lain. Itu dia. Air yang suci macam ni dia kata air qaid tidak lazim. Dia boleh menyucikan dirinya dan juga menyucikan yang lain. Yang kedua, air qaid lazim. Apa dia air qaid lazim ini? Seperti air tebu. Tu air tadi tu qaid lazim ni seperti air tebu. Adalah suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Air tebu tu asalnya kalau dia tak bercampur dengan manisan, tak berubah kerana rasa dan rupa dia, air mutlak sama, tapi dia dah bercampur dia lain dia katakan air qaid yang lazim. Itu dia air mutlak. Kemudian yang ke-50, bagian air tadi, dia menguraikan bagian air di atas tu ya. Bagian air 4 tadi tu. Air suci lagi menyucikan yang lain dan tidak makruh menggunakannya. Satu di antaranya air mutlak. Macam mana dia diuraikan dalam 49 tadi tu. Yang kedua, itu air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya. Air ini dikatakan air musyammas 50 dia. Dia suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan. Pada badan tu ya, tak boleh pakai tu, tak boleh gunakan tu ya. Air yang suci dan menyucikan yang lain tapi makruh menggunakannya. Air itu dinamakan air musyammas. Air musyammas, air yang terjemur di negeri yang berhawa panas ya. Kalau air di negeri hawa sejuk tak dikatakan air musyammas. Ayat kedua tadi itu air musyammas, air yang suci dan menyucikan yang lain.
tetapi makruh menggunakannya pada badan. Air yang suci lagi menyucikan lain, tapi makruh air itu dinamakan air musyammas, air yang terjemur ya. Bawahnya orang. Air yang dipanaskan oleh matahari, sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, air yang terjemur terletak di kawasan panas matahari ya, sama ada air itu bertambah ataupun kekal macam tu je, ianya suci lagi menyucikan yang lain, tapi makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopak. Artinya tak boleh itulah yang jadi makruh hukumnya, kerana air yang terjemur di tengah panas itu, dijemur pada cahaya matahari, kalau digunakan dia boleh menjadikan anggota badan kita jadi sopak. Sopak tahu kan, penyakit sopak? Tahu kan? Yang kulit putih-putih itu ya. Sopak lah tu ya. Itu yang tak boleh itu air musyammas tu kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopak. Itu sebab yang dikatakan dia hukumnya makruh menggunakan air musyammas. Menjadi air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari. Kalau panaskan dalam air cerak tu, gunakan kayu api, tak ada musyammas namanya ya. Tapi yang terletak di kawasan lapang dan oleh cahaya oleh matahari ya. Menjadi air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari di negeri yang bereklim panas. Macam kita je lah ya, Malaysia ni negeri yang bereklim panas ni. Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei dan sebagainya tu air berawa panas tu ya. Di Mekah pun air berawa panas tu kalau jumpa air tu di kawasan lapang ya. Di negeri yang bereklim panas dan dalam bekas yang boleh berkarat. Kalau dalam bekas yang tak berkarat, dia tak jadi musyammas. Apa jenis yang tak berkarat kan ada uraian sebalik itu ya. Syaratnya dikatakan air musyammas itu air yang dipanaskan oleh matahari di negeri yang bereklim panas dan dalam bekas yang boleh berkarat. Ada dan itu. Dalam bekas yang boleh berkarat. Kau je terjemur di negeri yang berhawa panas, tapi bukan dalam bekas yang boleh berkarat, itu tak apa. Kalau boleh berkarat, macam mangkuk lah, mangkuk bejana, mangkuk besen dalam bokeh besi kan, dia boleh berkarat, biar dia boleh berkarat ya. Itu antaranya. Tengok sebalik 24 muka 24. Air yang panas dalam bekas emas dan perak tidak makruh penggunaannya. Sebab air itu, apa sebab dia tak makruh? Air dia tak berkarat ya. Dalam bejana atau dalam mangkuk emas dan perak, dia tidak makruh digunakan dia kerana tidak boleh mendatangkan bahaya. Tak boleh bukan sakit sopak. Dia tak berkarat. B. Air yang sangat panas atau sangat sejuk, makruh penggunaannya. Kalau air itu sangat panas dan sangat sejuk pun makruh jugalah. Walaupun letakkan dalam bejana yang apa ya, dalam buka-buka yang lain, macam air panas, macam air dalam buka-buka apa ni lah ya. Kalau digunakan buat dalam cerik panas lagi ya, kita basuh muka, buat berwuduk sebagainya, itu makruh ya, tak digunakan kalau digunakan dia. Itu di antara air musyammas. Boleh berkenaan dengan air musyammas. Kemudian air mustakmal. Air mutlak dah selesai, air musyammas dah selesai ya. Yang ketiga air mustakmal, bagian air yang empat tadi itu. Air mutlak, air suci lagi menyucikan, macam air pergi, air sungai dan sebagainya. Air apa ni? Air musyammas, air terjemur di kawasan negeri yang berhawa panas, yang air itu diletakkan dalam bekas
yang boleh berkarat. Macam tembaga, dalam bekas besi dan sebagainya, ayan, itu je boleh berkarat, ya. Tapi kalau dalam mangkuk emas, mangkuk perak, itu tak apa, dia tak boleh menyebabkan, dia tak menjadikan dia berkarat, ya. Itu dia dikatakan air musyammas. Yang ketiga, bahagian air yang ketiga tadi itu ialah air mustakmal. Apa dia yang dikatakan air mustakmal ini? Air yang suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan yang lain. Itu dinamakan dia air mustakmal. Dia cuci diri air itu sendiri, suci, tapi nak buat menyucikan yang lain dia tak boleh. Itu kerana itu dikatakan air mustakmal. Iaitu uraian air tadi, ya, air mustakmal tadi itu. Ialah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Iaitu air mustakmal ini, iaitu air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Hadas, tahu tak hadas? Hadas ni ada dua, ya. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa dia? Air sembahyang. Hadas kecil lah tu. Hadas besar mandi wajib. Air digunakan untuk mandi wajib. Hadas kecil ambil wuduk. Hadas kecil tu maknanya ambil wuduk lah tu. Kalau hadas besar mandi wajib. Air yang digunakan untuk mandi wajib. Air mustakmal ialah air yang digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Mana anggota wuduk yang wajib? Anggota wuduk yang wajib disebut dalam Al-Quran ada 4 tempat, kan? Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Maknanya, bila kamu nak mendirikan sembahyang, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka kita ni. Ada wuduk tu, ya. Wuduk yang pertama, basuh muka kita ini. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, basuh dua tangan hingga ke siku, ya. Dua tangan hingga ke siku, yang kiri dan tangan kanan dan tangan kiri hingga ke siku. Itu anggota wuduk tu. Kemudian faghsilu wujuhakum, faghsilu wa aydiyakum ila wamsahu bi ru'usikum. Dah sudah kita basuh tangan ke siku sampai ke siku, kita basuh sebahagian kepala kita. Dalam mazhab yang lain kita basuh, ya. Dalam masjid sapu. Itu sebab kita ambil sembahyang sapu sikit dah cukup dah tu. Awak lain dia ambil sembahyang, ambillah basuh semua kepala tu, kan. Kita mazhab sini ringanlah sikit. Kau jambul tu taklah masalah, kan. Taklah kuyup, ya. Kita mazhab sini gitulah. Ada kemudahan dia, kan. Tapi mazhab lain tu ambil apa, basuh kepala semua. Atau orang mazhab Hanafi selalu itu, ya. Kita mazhab sini tak payah sikit-sikit, ambil sikit sapu. Faghsilu wujuhakum itu wamsahu bi ru'usikum, sapu ke bahagian kepala ku. Orang mazhab Syafi'i kata dia bersisih, faham di situlah. Wamsahu bi ru'usikum, basuh. Ada menterjemahkan, Hanafi menterjemahkan wamsahu bi ru'usikum, basuh kepala. Tapi Hanafi, Syafi'i katakan wamsahu bi ru'usikum, sapu. Itu sisih dia. Ayat ni hukum itu ayatlah. Syafi'i pun gunakan ayat tadi, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Situ yang sisih tetap mentafsirkan ayat wamsahu bi ru'usikum. Ayat tempat sumber hukumnya sama. Situ, ya, tempat hukumnya sama. Tapi berzayan cara mentafsirkannya. Berdarah kan Nabi pun setuju. Cara-cara tu pun boleh, cara tu pun boleh. Itu yang dari tak yang boleh pakai semua, apa tu, Syafi'i boleh pakai, Hanafi boleh pakai, Malik boleh pakai tu. Kalau tempat ambil hukumnya sama.
Selekoh sedikit berterjemah mentafsir kata. Famsau bi ru'usikum. Air yang suci pada dirinya, air mustakmal tadi ya. Air yang suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan yang lain. Itu yang jadi mustakmal ya. Dia tidak boleh menyucikan yang lain. Mana tak boleh ambil wudu cara macam tu. Iaitu air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wudu yang wajib. Mana anggota wudu yang wajib? Muka kan, basuh muka, basuh tangan hingga ke siku kan. Itu bukan anggota yang wajib dah tu. Kemudian menyapu sebahagian kepala kan. Kemudian membasuh kaki hingga ke buku lali. Dua kaki dan buku lali ya. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i ditambah lagi tentang rukun apa ni? Wuduk tu, cara wuduk tu berniat. Mazhab lain dia kata niat tu tak ada dalam Quran tu tak sebut. Tapi hadis sebut ya apa ni? Berniat ya. Dalam hadis 40 tu kita baca tu ada hukum berniat kan. Niat itu adalah jadi wajib dalam mazhab Syafi'i. Itu antara je lah. Air telah digunakan untuk menghilangkan najis. Air yang bekas basuhan yang pertama pada anggota wudu yang wajib dan mandi wajib pun basuhan yang pertama tu pada anggota wajib tadi tu. Itu dia katakan kalau termasuk balik dalam bekas air yang sedia ada tu digunakan balik, tu jadi mustakmal dia. Basuh yang pertama, basuh kedua tak apa. Basuh yang pertama tu jaga, nak kena jagalah. Basuh yang kedua kan, basuh yang ketiga tak apa. Masuk baik pun tak apa. Tapi air basuh pertama tu pada muka, bisa jatuh balik air basuh pertama tu menitik dalam, kalau dalam baldi lah contoh air tak cukup kan, tak ada kolah kan. Air dalam baldi, yang gayung ke, masuk balik air nitik dalam gayung tu pendadah tuan. Masuk balik air basuh pertama tu batal. Dah jadi air mustakmal ya. Itu kalau tentang tu kena jagalah tentang sikit. Ya. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya. Gunakan untuk menghilangkan najis ya. Setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh itu. Air itu kalau apa juga tak boleh digunakan ya. Dan jadi air mustakmal. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh itu, pakaian segala sebagainya lah ya. Itu dia apa dia yang katakan air mustakmal. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mencucikan yang lain itu air yang berubah salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Air yang berubah salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Tiga sifat tu warna, bau dan rasa ya. Itu tiga sifat lah tu. Kalau berubah tiga sifat itu, tu juga akan dia jadi air itu. Jika banyak berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi. Berubah itu sehingga hilangkan sifat air yang mutlak itu ya. Kalau sikit dia tak berubah, tak menghilangkan apa dia, tak apalah. Sama ada berubah itu dari segi hissi, dari segi rasa ya, atau takdiri kadarnya ya. Seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat seperti sifat air itu, benda itu ya.
seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat seperti air melu, bunga melu ya. Air yang jatuhkan bunga melu yang jatuh di dalamnya ataupun diletakkan di dalamnya yang hilang bau. Bunga melu tu dah hancur, dah pecah, dah tak ada bau bunga melu tu lagi, tapi pada sifatnya menyerupai apa ni, seperti air melu yang hilang bau, rasa dan warnanya. Warna pun tak ada rasa bau bunga melu lagi ya. Warnanya pun dah ubah. Dan air mustakmal, maka dia jadi dikatakan mustakmal kerana dia hilang tiga keadaannya tadi itu. Dan air mustakmal, keterangan berhubung dengan air mustakmalnya ada huraian di bawah itu. Jika air mutlak telah berubah sedikit, air itu air suci lah, air bersih ya, air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak, taklah jika mencacatkan dia daripada keadaan air itu dan masih boleh dinamakan dia air mutlak lagi ya, walaupun berubah sikit dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidaklah mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Kalau dia walaupun dia jatuh dalam apa tu benda air mutlak tadi itu, tapi dia tidak mengubah warna, rasa dan apa dia, itu tak apa. Kalau walaupun dia agak ada sikit lah berubah, tapi dia masih lagi boleh dalam air mutlak, maka dia boleh pakai lagi dan digunakan sebagai air yang boleh menyucikan yang lain. Itu huraian pertama ya. Huraian yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir. Suci tapi hampir-hampirlah je, tidak tak boleh mengubah keadaan dalam, tetapi suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Masih lagi dia tetap suci ya, dia masih dianggap masih lagi suci walaupun dia bercampur dengan sesuatu yang suci lagi menjawab, hampir dekat-dekat nak mengubah, tapi tak lagi mengubah air itu ya, tapi taklah boleh dikatakan air, bukan air mutlak. Dia masih lagi dianggap sebagai air yang mutlak, air suci ya. Berlaku perubahan yang banyak, tapi dia tidak mengubah keseluruhan. Itu dikatakan masih lagi dianggap sebagai air yang mutlak. Yang si, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Si ni. Air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Apa dia? Seperti bercampur dengan tanah. Air itu ya. Kiambang. Kiambang ni apa? Kolam. Lumut tu kan? Lumut tu. Kiambang. Seperti bercampur dengan tanah. Tanah kita tahu je lah ya. Kiambang atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir dan berubah kerana lama tertakungannya adalah suci lagi menyucikan. Air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah, berubah kerana dia tidak dapat dielakkan, dia lama bercampurnya ya, dan tidak dapat air bercampur dengan tanah. Tak apalah air tanah kan, dia mendap dia semua tak adalah berubah bau, rasa dan warnanya. Seperti bercampur dengan tanah, campur dan kiambang misalnya, atau sesuatu yang berada di tempat yang air yang tetap atau mengalir, macam lumut agak itulah lumut air mengalir bonda tu kan. Tu tak ada tak bersalah dia. Mengalir dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Itu kita anggap sebagai air yang mutlak lagi lah. Air boleh dicucikan. Itu berhubung dengan
air musta'mal tadi tu. Yang pertama tadi air basuhan yang digunakan untuk mengangkat hadas ya. Kemudian ambil wudu ataupun mandi wajib. Hadasnya ada dua, ada besar ada kecil ya. Kemudian kita masuk pada bab 52, air mutanajis. Air mutanajis. Air mutanajis ini ataupun dalam bahasa Arab ini disebut ma'un mutanajisun. Air yang bercampur dan sesuatu dengan najis ya. Iaitu air yang kurang daripada 2 kolah. 2 kolah ya. 2 kolah ni ada sukatnya ada urai sekarang ya. Air yang kurang daripada 2 kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak, dengan syarat najis tersebut menajiskan air, mengotorkan air lah ya. Kurang daripada 2 kolah yang terkena najis sama ada berubah ataupun tidak, maka dia anggap mutanajis, air itu dah air mutanajis ya. Dengan syarat najis tersebut menajiskan air itu, mengotorkan air itu. Keterangan berhubungan dengan air mutanajis tadi. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air, seperti bangkai binatang yang tidak mengalirkan darahnya, itu dia tak menajiskan air dah tu. Kalau bangkai binatang yang mengalir darahnya, macam katak, ada darah tak? Katak ada darah kan, mengalir, meleleh darah kan, katak. Ayam mengalir darah kalau mati dalam apa tu, air yang tak cukup 2 kolah tadi tu, dia apa ya, terkena najis tu. Keterangan, jika benda najis tersebut tidak menajiskan air, seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh, yang tu tak, atau dibelah, sama ada ia hidup atau atau dibunuh atau dibelah semasa dia hidup, seperti lalat. Lalat tak ada darah kan? Ada darah kalau lalat? Tak ada. Nyamuk, nyamuk kalau yang besar tu, basah, takut kita tampar tu basah tangan kita kan, darah. Kalau nyamuk tu, kalau apa dia, lalat dia tak darah aja. Elak apa ni, cicak, cicak pun gitu juga tak ada darah. Kala, kalau jengking, kala lah tu. Lipas, dah cukup ke? Copek lah. Kita habis si B dulu ya. Lipas dan seumpamanya dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya, itu tak najis ya. Dan tidak mengubah air, tidaklah menjadi air mutanajis. Yang itu kalau berlaku dia tidak menjadi air mutanajis ya. Sikit yang kita dapat. Hari ini berapa bulan? 10. 10 bulan. 10. Okey. Ada apa nak tanya? Ya, kita menjelaskan, mudah faham kan? Mulai senang. Sampai sini dulu, besok kita sambung lagi. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.